Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 Julai bersama Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat, imbauan kenangan haji di Tanah Suci Mekah sudah pasti datang kepada kita, Masya Allah. Okay, yang belum menunaikan ibadah haji, semoga keberkatan majlis ilmu, jom kita aminkan semua kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal sahaja dengan niat-niat yang baik dan terus bersangka baik kepada Allah, insya-Allah. Yang sudah pun menunaikannya, semoga tempoh hari yang dulu itu pilihan Allah untuk kita adalah haji yang mabrur. Insya-Allah mabrurnya ibadah haji kita yang dulu, walaupun kita dah lama meninggalkan tanah haram bumi Arafah itu, subhanallah, kita masih rindu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita bawa roh itu sampai bertahun-tahun dah kita balik mengerjakan ibadah haji. Itulah hamba yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakkan zikir ini sepanjang kita nak menamatkan 10 Zulhijjah, bersambung dengan hari-hari tasyrik. Banyakkan memuji-muji Allah, banyakkan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berada di page Ustazah Muzayyanah. Kita berla tahzan. Saya memilih untuk menamakan ruangan ini La Tahzan. Sempena kita buka kitab ini, sudah masuk kepada bab yang ke-6. Dalam tempoh seminggu, genap 7 hari ni, sebab awal pertama hari tu saya bacakan muqaddimahnya bermula dengan Ya Allah. Saya percaya sahabat-sahabat dengan istiqamah sehari walau apapun halangan. Cuma saya tak boleh menetapkan masa pukul berapa. Ada lapang saja saya akan buka kitab La Tahzan, dipancarkan ke page Ustazah Muzayyanah untuk manfaat kita sendiri. Sebenarnya semua kita sedang mengumpul semangat. Semangat yang kuat dalam ujian yang begini hebat. Bukan seorang dua yang diuji, seluruh Malaysia, bahkan satu dunia. Maka kita like, kita share. Untuk apa yang tak sempat untuk berlive, tak sedar pun kehadiran live ini, maka mereka akan mendengar ulang siarnya nanti, insya-Allah. Baik. Tajuk yang ke-6 daripada kitab La Tahzan. Berharaplah akan redha Allah. Berharaplah akan redha Allah. Saya ulang, berharaplah akan redha Allah semata. Masya Allah, tajuknya pun sudah memujuk hati-hati kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah menciptakan para hambanya agar selalu mengingatnya. Sahih, Allah sebut dalam Quran perkara ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Cara mengingat Allah tanpa modal, tanpa gunakan apa-apa kudrat pun. Cara beribadahnya adalah zikrullah. Ingat Allah, ingat Allah. Dengan apa ingat Allah? Dalam nikmat pun kita ingat Allah. Dalam musibah pun kita ingat Allah. Dalam gembira ingat Allah. Dalam berduka pun ingat Allah. Berapa ramai kita selama ini saat berduka, saat susah baru kita mencari Allah. Di mana kita saat bergembira, sedangkan gembira kita itu pun Allah yang beri. Jadi wahai yang mengingat Allah saat masa, saban saat, setiap masa, saat kita duduk dalam kegembiraan, kesenangan ini, kita mengingat Allah. Percayalah saat kita susah, Allah berlari mendapatkan kita. Itu yang kadang-kadang kita merintih meratap, engkau tak kesian ke aku ya Allah, aku tengah susah, kenapa aku tidak ditolong olehmu? Kita rasa macam tu. Sebenarnya Allah sentiasa ada, tapi kita terlupa banyak dengan Allah. Masa susah je kita cari Allah. Ini kesilapan kita. Jadi kita menekuni kitab ini, sahabat-sahabat, apa dia kata? Dan Allah menganugerahkan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya agar mereka bersyukur kepadanya.
Kenapa Allah hidupkan kita? Allah telah jamin rezeki kita. Bukan kita manusia sahaja, ulat dalam batu pun ada rezeki. Anda biasa tak duk potong buah pelam kan? Buah pelam jenis apa entah. Yang kalau kita duk buka kopek buah pelam tu, keluar apa? Kita selalu masa kecil-kecil dulu Ustazah selalu cakap, mak, macam mana ulat ni boleh hidup dalam buah pelam ni? Macam apa sejenis binatang apa nama yang duduk dekat dalam buah pelam tu sahabat? Elok je dia tergedik-gedik keluar kan? Kita pun kata, mak, macam mana boleh hidup mak? Mak kata tu makhluk Allah tu. Allah bagi hidup dalam tu. Ada rezeki dia kat situ. Lepas tu biji buah mangga tu pun kita nampak macam dah memang dimakan lah oleh binatang tu kan? Oh, ini makanan dia. Keluar di lisan kita, Masya Allah, maha besarnya kehendak kekuasaan Engkau ya Allah. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Burung-burung yang berterbangan keluar daripada sarang pagi hari, insya Allah baliknya mesti ada membawa rezeki untuk anak-anak yang menunggu di sarangnya, hanya berbekalkan tawakal. Masya Allah, tawakalnya seekor burung, kita kena belajar daripada mereka. Okay, sahabat-sahabat, semua kita dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal lagi yang kita duk berkeluh kesah tu, kita rasa tak cukup. Sedangkan kata Saidina Ali, apakah itu takwa? Yang merasa cukup dengan yang sedikit. Allahu Akbar. Ini cara kita mengubah pattern hidup kita dalam pandemik COVID-19. Kita mampu untuk bermewah-mewah, tapi disebabkan di sekeliling kita ramai lagi orang yang susah, kita memilih untuk hidup dalam keadaan bersederhanalah. Okey, sahabat-sahabat, tanpa kita melupakan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang dalam susah. Baik. Bila mana kita sudah tidak ada rezeki, Allah sendiri yang akan memberi mati kepada kita. Kenapa seseorang itu dimatikan oleh Allah? Kerana telah Allah putuskan rezekinya untuk dia. Itu antara kenapa sebab Allah rentap, Allah datangkan ajal kepada kita sebab dah habis dah rezeki. Habis apa Ustazah? Si Polan tu mati, kereta 10 biji tinggal. Rumah banglo tu dia, harta 7 keturunan tak habis makan. Kita nampak rezeki hanya benda yang material sahaja, sahabat-sahabat, rugilah kita. Okay? Jadi kita memahami kata kitab ini. Namun mereka justru banyak yang menyembah selain dia, dan banyak pula yang bersyukur kepada selain dia. Masya Allah. Sebab itu berpada-pada bila kita nak berterima kasih kepada orang yang memudahkan urusan kita. Sebenarnya dalam pada kita berterima kasih orang yang duk tolong kita, kita duk hantarlah pergi rumah dia macam-macam. Tapi kita terlupa, ya Allah, dalam aku susah Engkau datangkan orang macam ni. Siapa yang menghantarkan orang yang baik-baik di sekeliling aku ni? Ya Allah, Engkau yang membuka mata hati mereka untuk menolong aku. Ya Allah, Engkau yang datangkan. Sama macam ketika kita didatangi oleh orang-orang yang menyakitkan. Sebelum kita marah ke dia, kita cakap dengan Allah apa? Ya Allah, takkan datang orang macam ni di hadapan aku tanpa izin Engkau. Balikkan semuanya kepada Allah, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Tabiat hidup, tabiat untuk mengingkari. Oh, ni saya baca, ni saya highlight sungguh-sungguh dalam kitab La Tahzan. Sorry. Tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan. Sahabat-sahabat, Ustazah ada Abdul Karim Sufyan. Kenapa saya sebut nama ni? Sahabat-sahabat saya selalu nampak namanya di TV Al-Hijrah, Masya Allah. Dan saya kagum apabila ada orang lelaki, sahabat-sahabat, yang suka untuk mendengar ilmu. Sebab Ustazah didatangi oleh orang-orang perempuan yang merintih. Ustazah ajak suami dengar sekali, bukan nak. Ustazah ajak orang lelaki dengan majlis ilmu ni, duk ustaz tu cakap benda yang sama je. Jadi kempen-kempen lah ya tuan, untuk mengajak lelaki-lelaki kita menjadi seorang qawam. Walaupun kita mungkin belum dapat kekuatan untuk beramal, dengan cintanya kita kepada majlis ilmu, menyebar-nyebarkan. Kita nak sahabat-sahabat dalam keadaan kita diuji oleh Allah bersama ini, kita nak semua kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ustazah melihat orang-orang yang datang bertemu dengan Ustazah bukan tak diuji. Tapi Ustazah kagum sahabat-sahabat. Kak, saya nampak kuatnya akak ni, tenangnya wajah akak. Siapa yang orang datang pada Ustazah sendiri kagum dan cakap macam tu pada mereka? Sebab orang yang tak henti-henti mendengar ilmu. Mereka ada cara memujuk hati mereka sendiri, sahabat-sahabat. Saya kagum.
Tapi ada orang yang datang dengan bahasanya menyalak-nyalak. Kenapa saya, Ustazah? Allah tu tak tahu ke saya tengah susah. Kenapa lepas satu-satu? Kak, kenapa jadi macam ni? Allah yang berkehendak. Bila kita tengok balik Allah Tuhan, dia ajak dengan majlis ilmu, tak mahu. Sebab tu bahasa tu kadang-kadang minta maaf yang sahabat-sahabat. Ustazah sayang semua saudara-saudara Ustazah kerana Allah. Jadi Ustazah dah nampak sendiri, kalau dia mencintai ilmu, Allah akan buka nanti bila dia diuji tu, dia sendiri boleh pujuk hatinya. Dia boleh mendatangi mana-mana ustaz-ustazah, nasihatkan saya ustaz-ustazah, lega sekejap masa tu sajalah. Tapi kalau dalamannya penuh dengan ilmu, dia sendiri mampu bangkit berdiri daripada sakit yang dia sedang hadapi. Perit bukan tak perit, tapi dia boleh bangkit sahabat. Kerana apa? Dia ada bekalan. Sebab tu saya kata Allah, dalam zaman sekarang ni, kenapa sampai ada orang bunuh diri dan sebagainya? Kita kesian. Kita tak nak saudara-saudara kita mati dalam kufur, sahabat-sahabat. Mungkin mereka tu juga orang baik asalnya. Orang baik dulunya. Tapi hanya tergelincir. Iblis ni mudah sangat mempermainkan kerana kekuatan dalaman tak ada. Ini kita risau, okay? Jadi tolong dengan sangat sebarkan ilmu. Hari ni kita dapat, sebab live Ustazah di page Ustazah Muzayanah ni, Ustazah tak boleh tetapkan masa, minta maaf. Ikut sempat Ustazah mana. So kalau kita share sahabat-sahabat, nanti Allah gerakkan hati dia untuk dengar. Ini bukan kuliah 1 jam macam biasa. Okay, paling lama pun setengah jam Ustazah akan cuba menamatkan satu bab dalam kitab Al-Tahzan. Dia sangat memujuk hati-hati kita, insya-Allah. Baik. Tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan suatu kenikmatan adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Dr. Aid Al-Qarni mengatakan, biasa je kalau kita jumpa orang yang suka mengingkari, suka membangkang, suka meremehkan suatu nikmat. Ini merupakan penyakit umum yang menimpa jiwa manusia. Sahabat, mula-mula kita dengar COVID pada tahun 2020 di negara kita ni diisytiharkan PKP pertama 18 Mac 2020. Kan kita dengar satu kematian pun kita kata, ish ya Allah, dah ada yang mati dah, kita resah gelisah. Tapi minta maaf sebut, kita bukan berdoa untuk terus-terusan begini, bahkan kita minta Allah angkat segera COVID-19 ni. Tapi hari tu angka 13,000 lebih. Kematian sudah setiap hari tu kadang-kadang 100 lebih. Di Shah Alam dikabarkan sekali dikuburkan 47 orang. Ya Allah, sahabat-sahabat, kita macam dah, orang Kedah kata apa, mangli, dah lalilah dengan angka ni. Dah macam biasa, dan pakar-pakarnya mengatakan COVID ni one day akan jadi macam flu biasa saja. Sahabat-sahabat, sebab Allah sedang mengajar kita nak jumpa ubat yang jenis macam mana. Sekarang ni ikhtiarnya hanya vaksin. Nanti ke depan, oh rupanya ubatnya ini je pun. Allah sebenarnya sedang nak mengajar ilmu baru kepada setiap orang yang pakar dalam bidangnya. So siapa kita yang bukan pakar ni untuk menafikan usaha orang tu, menafikan usaha orang ni? Jom kita beri sokongan dengan doa tanpa henti. Apa sahaja eksperimen, uji kaji yang mereka buat membuahkan hasil, membuahkan kejayaan. Soal mereka nak buat laknat, nak buat jahat, nak cari keuntungan, itu bukan kerja kita. Cuba kita belajar sahabat. Allah kalau mereka ni ada niat jahat, Allah sendiri yang akan menghukum. Mereka takkan senang atas dunia kita. Jadilah orang yang jujur. Mungkin tak berapa dapat tempat di sisi manusia seluruhnya kalau kita terlampau jujur, lurus sangat. Sahabat-sahabat kan banyak orang kata macam tu, lurai bendoi sangat pun payah Ustazah, kan orang pijak-pijak. Cuba kita tengok tabiat. Kitab ni kata bila tabiat, satu perkara yang memang tahu dah. Macam sekarang kita dah lali dah, demam sikit COVID ke, dengan orang mati COVID ke, macam kita dah tahu dah sahabat-sahabat. Dalam tubuh manusia ni memang ada satu tabiat yang suka mengingkari, suka membangkang, suka meremehkan. So kalau kita dah tahu macam tu, kita dah tak pelik dah jumpa manusia macam tu. Kenapa bila kita jumpa manusia macam tu, kita pula yang nak hantuk kepala kat dinding. Kita pula kenapa ya Allah ada orang ingkar pada perintah aku. Kenapa duk stres sangat ni? Relax lah. Kan bahasanya relax lah. Memang tabiat manusia ni ramai yang bersikap macam tu. Kitab ini mengajar kita biasalah benda macam tu. So macam mana kita nak handle? Kerana itu anda tidak perlu hairan dan resah bila mendapatkan mereka mengingkari kebaikan yang pernah anda berikan.
Kita melenting kalau kita buat baik, orang balas dengan jahat. Kita melenting. Ustazah sampai hati dia buat saya macam tu. Saya yang kutip dia di tepi jalan sampai jadi somebody macam tu. Lepas tu saya yang di reject ke tepi. Biasa dengar kan sahabat-sahabat. Filem drama Melayu dah banyak dah tunjuk kan. Mencampakkan budi yang telah anda tunjukkan. Kita menabur budi sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Kan? Kenapa dia memandang kita dengan hati yang mati? Ada jenis manusia macam tu. Ya Rabb. Serta melupakan bakti yang telah anda persembahkan. Berbakti sungguh-sungguh kita dengan dia. Tanpa berkira pun. Dia balas kita dengan racun dan tuba. Allahu Akbar. Bahkan anda tidak usah resah bila mereka pun memusuhi anda. Orang yang kita buat baik tu musuh pula dengan kita. Dan dengan sangat keji dan membenci anda sampai mendarah daging. Sebab semua itu mereka lakukan adalah justru kerana anda berbuat baik kepada mereka. Okey? Faham? Ada orang yang memang kita nampak buat baik daripada apa yang dia buat, dia memang tak boleh tengok senang. Pasal apa semua orang suka kat dia? Dia tak boleh senang, sahabat-sahabat. Dia susah hati. Memang ada di dunia ni sikap manusia yang macam tu. Allahu Akbar. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dan limpah kurnianya. Surah At-Taubah banyak menceritakan sikap buruk orang munafik ni. Yang Allah kata jangan tiru sikap-sikap orang munafik ni. Allah memberi kehidupan kepada mereka. Rasul datang dengan contoh-contoh yang baik untuk bawa masuk ke dalam syurga. Mereka menafikan. Mereka mencaci maki Islam. Sahabat-sahabat, hidup yang begitu dah ada sejak zaman Rasul. So kalau kita jumpa pada zaman sekarang yang dah tak ada Rasul di keliling kita ni, biasa saja. Jadi kadang-kadang kita pelik, Ustaz tu kena kecam macam tu teruk, dia boleh relax je. Semoga relax sampai ke dalam lah. Takut dalam ni membusuk juga sahabat-sahabat. So kitab ni mengajar kita bertenang dalam situasi yang kita bertemu dengan orang macam tu. Macam mana? Are you ready? Kan kita dengar pun, Ustazah mana boleh orang duk buat kita macam tu, takkan kita nak duk diam saja. Ini sifat peranan Dr. Aida Al-Qarni dalam memujuk hati-hati kita. Tebal ni sahabat kitab ni. Kalau kita habis kitab ni, saya sampai berangan, kalau kita habis kitab ni, wah, soleh-solehah sungguh manusia-manusia kat bumi Malaysia ni, insya-Allah kan kita nak berhadapan macam tu. Cuba anda buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini. Maksud bahasa Ustazah Zai selalu cakap, sejarah telah membuktikan. Ustazah Zai suka cakap macam tu kan. Sejarah telah membuktikan. Cuba anda buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini. Dalam salah satu babnya diceritakan, bila kita dengar cerita ni sahabat, kita akan kata betul lah. Betul berlaku benda macam ni. Seorang ayah telah memelihara anaknya dengan baik. Seorang ayah telah memelihara anaknya dengan baik. Ia memberinya makan, pakaian dan minum, mendidiknya hingga menjadi orang pandai, rela tidak tidur demi anaknya, rela untuk tidak makan asal anaknya kenyang, dan bahkan bersusah payah agar anaknya bahagia. Ayah ibu, anda orang hebat. Tepuk dada tanya iman, itulah yang anda buat untuk anak-anak anda, betul kan? Alah, Ustazah lap air mata pula. Betul dah Ustazah. Kita sanggup tak makan asalkan anak kita makan. Kita tak kisah pun tak tidur dengan cukup asalkan anak kita tidur dengan elok Ustazah. Kita nak anak kita senang biar kita yang susah. Hatta sakitnya anak kita, kita nak ambil kalau kita boleh sedut sakit anak kita tu, biar kita yang sakit, jangan anak kita. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Namun sebaliknya, dalam baiknya seorang ayah ibu yang bersifat demikian, namun sebaliknya, ketika sudah berkumis lebat dan kuat tulang-tulangnya,
tiba-tiba anak itu menjadi seperti anjing liar, meremehkan jasa orang tuanya. Ia tidak hanya berani menghina, tetapi juga melecehkan, acuh tak acuh, bongkak dan derhaka terhadap orang tuanya. Na'udzubillah. Dan semua itu ia tunjukkan dengan perkataan dan juga tindakan. Sangat menyakitkan Ustazah. Anak saya sendiri yang saya tatang bagian minyak yang penuh, ini yang dia buat pada saya. Ibu ayah, sahabat-sahabat, cerita ini dah berlaku berzaman-zaman. Bukan kita seorang. Semoga tidaklah kita disinggahi sikap yang demikian oleh anak-anak kita. Tapi kalau ada di kalangan kita yang dibegitukan oleh anak. Kalau Ustazah bersiaran di TV Al-Hijrah tu, Ustazah senyum je bila lepas bersiaran. Ustazah tengok komen satu-satu ada. Kenapa ada anak yang tidak hormat kepada orang tuanya? Kenapa? Minta maaf, Ustazah senyum ni bukan untuk mentertawakan sahabat. Tapi Ustazah terkenang Dr. Aida Al-Qarni menulis, dalam sejarah hidup dunia ni biasa sahaja keadaan macam tu. Jadi kenapa kita nak stres, resah, sedih melampau-lampau? Ustazah cakap ni laju macam air terjun yang turun jatuh kan sahabat. Macam lancar elok je Ustazah cakap. Cuba kalau kena dekat diri Ustazah sendiri. Sebab tu semua kita kena mempersiapkan diri. Kita dah siapkan segala untuk anak kita. Tapi akhirnya apa yang berlaku sahabat-sahabat? Perhatikan. Kerana itu siapa sahaja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya. Fitrah kita ni selalu nak mengajak kepada kebaikan. Tapi sebaliknya yang berlaku. Sudah sayugianya menghadapi semua itu dengan kepala dingin. Maknanya kita jadi stres dengan keadaan tu. Jangan sampai depres. Okey? Dan ketenangan seperti itu akan mendatangkan balasan pahala dari zat yang perbendaharaannya tidak pernah habis dan sirna. Ibu ayah, seandainya anda sedang diuji dengan keadaan tersebut, apa kitab ni kata? Ketenangan seperti itu yang anda lalui. Nak buat macam mana ya Allah? Aku dah buat yang terbaik, tapi itu yang dibalas kepada aku. Kita reda itu juga merupakan satu ujian dari Allah. Itu mendatangkan pahala dari zat yang perbendaharaannya tidak pernah habis dan sirna. Selagi mana seorang anak menderhaka, lalu sahabat kita dah tegur dah, kita dah nasihat dah, kita dah buat dah segala usaha, masih begitu lagi engkau dalam pahala wahai ibu dan ayah. Dan tidak pernah sirna, tidak pernah habis rahmat Allah yang mencurah kepadamu. Maka kekal dalam doa kebaikan, kekal dalam amal solehan, kekal dalam nasihat sahabat-sahabat. Anak tutup telinga ni bila kita nak nasihat. Usaha kita itu juga dalam pahala. Ya Rabb, ajakan ini bukan untuk menyuruh anda meninggalkan kebaikan yang telah anda lakukan selama ini. Takut juga kan? Bila kita dah cakap-cakap kita buat baik pun orang buat jahat juga kat kita. Bukan tujuan pengajian ini untuk menyatakan kepada anda, so kalau macam tu tak payah buat baik ke orang dah. Tak, Dr. Aida Al-Qarni tak kata macam tu. Atau agar anda sekali-kali tidak berbuat baik kepada orang lain. Tak juga. Sebab yang suruh buat baik kepada orang lain adalah Allah dan Rasulullah. So siapa Dr. Aida Al-Qarni? Siapa Ustazah Zai untuk cakap, dah kalau semua orang duk buat jahat pada akak, lepas ni akak tak payah buat baik dah pada orang. Penat akak je buat baik pada orang. Kenapa bila kita minta nasihat daripada asatizat, mereka mengatakan teruskan kebaikan kak. Ustazah Zaiduk hafal kat lisan ni, man amila salihan fali nafsi. Akak buat baik, benda tu akan datang pada diri akak sendiri. Lap lagi air mata. Masalahnya saya dah buat baik dah Ustazah, tapi kenapa jahat juga yang datang? Allah yang suruh kekal buat baik. Sahabat-sahabat, ajakan ini hanya ingin agar anda tidak goyah dan terpengaruh sedikit pun oleh kekejian dan pengingkaran mereka atas semua kebaikan yang telah anda perbuat. Hanya kerana orang balas jahat dengan kita, kita dah penat buat baik. Itu kesilapan yang sangat besar. Saya ulang, kita buat baik, orang balas jahat, lalu kita penat buat baik. Itulah riak. Itulah tidak ikhlas. Itulah orang yang gagal dalam istiqamah. Kenapa sekarang akak tak buat baik dah? Buat baik pun orang balas jahat, buat apa Ustazah?
Bukan sedikit kita jumpa atas dunia ni. Kesian orang yang macam tu. Kita disuruh perbuat kebaikan, perbanyakkan, walaupun orang membalas dengan kejahatan. Allahu Akbar. Dan janganlah anda bersedih dengan apa sahaja yang mereka perbuat. Ajarkan hati untuk tidak bersedih bila dibalas dengan racun dan tuba. Segala laba-laba untung-untung yang kita dapat, kita kongsi dengan mereka, mereka balas pula sehingga mendatangkan bala dalam kehidupan kita. Allah tak pernah buta, sahabat. Subhanallah. Apa pujukan kitab ini? Berbuatlah kebaikan hanya demi Allah semata. That's why bila kita buat baik kerana dia anak kita, kita buat baik kerana suami kita, kerana isteri kita, kerana jiran kita, kita akan penat bila jiran anak suami kita tu membalas kejahatan pada kita. Tapi kalau kita buat tu kerana Allah, orang tu tak say thank you kat kita pun kita tak sakit hati. Ini orang tak ucap terima kasih, kita yang stres. Kita menyampaikan sumbangan. Ustazah, geram sungguh orang tu. Berah 5 kilo ambil. Ambil semua, ambil. Lepas tu, hempas je pintu macam tu. Say thank you pun tidak. Ustazah sengih je kalau orang adu macam tu. Biasa je jumpa orang, kita bagi, dia tak reti nak ucap terima kasih. Biasa je. Dia ada tembak akak. Masa akak nak balik tu, tak ada dah Ustazah sampai tembak. Tapi sakit hati lah tengok. Pergi tadi tu kerana siapa? Kerana kita ni hebat, boleh menjadi tangan di atas. Lalu kita memandang rendah dengan orang yang tangan di bawah. Kita sampai ke situ pun izin Allah. Sahabat-sahabat, Allah datangkan kita manusia macam tu yang tak reti berterima kasih. Allah sedang uji kita, bukan Allah sedang uji orang tu. Baliklah dengan mendoakan, ya Allah, aku boleh sabar dengan perangai macam ni. Takut nanti datang orang lain duk kata pangkah terus rumah dia, macam cerita Piramli orang minyak tu kan. Pangkah terus, lepas ni tak payah datang dah hantar bantuan, dia ni tak reti nak ucap terima kasih. Kita yang dipandang Allah dengan keburukan akhlak. Okay sahabat, kalau kita buat kerana Allah, orang tu sokong kita ke, tak sokong kita ke, undi kita ke, tak undi kita ke, tetap okey, hari ni aku nak pergi kampung A, ada 50 rumah semua dapat. Janganlah bagi dekat orang yang sokong kita saja. Oh, ni cat biru ni sokong aku ni. Oh, ni cat hijau ni tak sokong aku ni. Tak payah bagi kat dia. Masalah lah macam tu. Okay, sebab yang membalas ni bukan orang tu, tapi Allah, ya Rabb. Dan tidak akan merasa terancam oleh perlakuan keji mereka. Yes, bila kita dah buat betul-betul kerana Allah, maka anda akan menguasai keadaan. Kita mampu kontrol diri kita walau apa pun respon daripada orang yang kita temui. Tidak akan terusik oleh kebencian mereka. Tidak akan merasa terancam oleh perlakuan keji mereka. Orang pula yang jadi batu api. Ustazah okey, orang tu sikit say thank you pun tidak. Ustazah nak pergi lagi rumah dia. Why not? Sebab Allah yang suruh kita buat kebaikan. Sahabat, awal-awal dakwah Ustazah dulu, Ustazah pun gagal nak kawal emosi macam ni. Kita pergi rumah dia, dia boleh salam kita pun tak jawab kan. Tapi bila kita tempuh, kita belajar banyak pujukan daripada Quran dan Sunnah yang menyatakan aku buat bukan kerana dia, kerana aku nak perhatian Allah. So kita tak terkesan pun dengan apa saja ancaman. Subhanallah. Okay, anda harus bersyukur kepada Allah kerana dapat berbuat baik ketika meremang bulu roma nak baca ni. Allahu Akbar. Anda harus bersyukur kepada Allah kerana dapat berbuat baik ketika orang-orang di sekitar anda berbuat jahat. Ya Allah, saat orang buat jahat kat kita, kita masih dipilih Allah untuk teruskan kebaikan, maka Allah suruh kita bersyukur, sahabat. Bukan bongkak diri, tak sedar diri, beras 5 kampit aku yang bagi. Bukan. Ketika orang membalas kita dengan kejahatan, Allah masih pilih kita untuk buat baik. Itulah yang patut kita syukuri. Allah pandang aku dengan kasih sayang. Allah tak nak campak aku kepada lembah kebinasaan. Kuatkan aku walaupun mendapat kecaman, ya Allah. Ini yang kita nak dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah bahawa tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Wahai insan yang berada tangan di atas ni suka memberi, walaupun apa yang dibalas oleh orang yang menerima tangan di bawah. Sebab kita ada yang lagi maha atas sedang memerhatikan kita. Ini akidah. Kita memandang Allah, sahabat. Kita baca satu ayat Quran. Teremosi pula baca ayat ni. Al-Insan ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati. Nak sebut ni kalimah ni. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Macam tu jugalah seorang ayah dan ibu. Ayah yang menafkahi, ibu yang membantu seluruh pengurusan rumah tangga. Mama penatlah jaga kamu semua ni. Oh, kata sahabat-sahabat. Ayah kata, cuba kalau ayah tak kerja, korang semua boleh makan. Jangan sombong ayah. Sihat kita tu pun Allah yang beri. Semua rezeki kita walaupun kita cucuk ATM keluar duit waktu musim gaji kita, Allah yang beri, sahabat-sahabat. Apa katanya? Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Allah memberi kepada siapa sahaja. Allah terus akan beri. Sebab ini kerja Allah. Kerja kita bila kita dilimpahi rezeki, berkongsi tak kita dengan seluruh hamba Allah. Sebab saat ini ada orang angkat bendera putih, contoh, bukan Allah turun hantar rezeki pada mereka. Bukan toeng tiba-tiba minta maaf sebut, akulah Allah yang menghantar 5 kampik beras. Tak. Allah wakilkan kepada khalifah-khalifah manusia di atas muka bumi ini, maka adalah orang yang datang. Puan, apa bantuan yang perlu saya bantu pada puan? Kita jangan nampak orang tudung purple itu saja, tapi kita nampak, ya Allah, macam mana Allah boleh gerakkan hati dia datang hantar bantuan kat rumah aku ni, ya Allah. Padahal aku tak kenal pun orang tu siapa, ya Allah. Kita nampak Allah. Sebab seluruh kita ini boleh menjadi wali-wali, tentera-tentera Allah atas muka bumi Allah ni. Allah datangkan orang yang pemurah. So, siapakah itu kita yang aku tahu Allah suruh aku buat kebaikan walaupun saat orang membalas dengan kejahatan. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ada orang tanya muka surat berapa ke ni? Muka surat 14 kitab Al-Tahzan, siapa yang ada? Masih banyak orang yang berakal yang sering hilang kawalan dan menjadi serabut fikirannya saat menghadapi kritikan. Masya Allah. Masih banyak orang berakal. Kita ni kategori orang berakal, sehat akal kan sahabat-sahabat. Tapi hilang kawalan. Selalu hilang kawalan. Dan menjadi serabut fikirannya. Depres. Kan sahabat-sahabat? Saat menghadapi kritikan atau cercaan pedas dari orang sekitarnya. Kita mengaku kita ada akal. Orang ada akal mendengar nasihat-nasihat kebaikan yang awal kita baca tadi. Tapi dia mendakwa dia ada akal, tapi dia terjejas, serabut fikiran dia. Stres segala, tak boleh buat apa. Hanya dengan mendengar kritikan atau cercaan pedas daripada orang sekitarnya. So, tak malu ke kita mengaku hamba Allah yang berakal? Sewajarnya orang yang berakal tidak begitu. Mereka seolah-olah belum pernah mendengar wahyu ilahi yang menjelaskan dengan jelas tentang perilakunya golongan manusia yang selalu mengingkari Allah. Apa orang yang mengingkari Allah? Dalam Yunus ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Ini ciri-ciri orang yang tak bersyukur kepada Allah. Dah banyak sangat susah dia yang Allah tolong, tapi muslimin muslimat dirahmati Allah masih mengundangnya kemurkaan Allah. Kesian, okay? Anda tidak perlu terkejut manakala, ini syok ni bahasa ni. Siapa yang laju menaip tolong tulis sahabat-sahabat. Anda tidak perlu terkejut manakala menghadiahkan sebatang pena kepada orang bebal, orang jahil, orang bodoh, orang yang tak reti berterima kasih. Kita hadiahkan dia sebatang pen, lalu dia memakai pen itu untuk menulis cemuhan kepada anda. What? Faham tak maksud? Kita hadiahkan dia sebatang pen. Pen yang mahal, dakwat yang indah. Rupanya dia gunakan pen itu untuk mencemuh kita.
Tak masuk akal kita kata. Tapi Allah kata biasa je kita jumpa orang macam tu. So kenapa kita nak pelik, sahabat-sahabat? Kalau kita dah set dalam minda kita, memang ada manusia macam tu. So apa yang kita terkesannya? Kita terus je buat kebaikan. Allahu Akbar. Dan anda tidak usah terkejut bila orang yang anda beri tongkat untuk menggembala kambing justru memukulkan tongkat itu kepada kepala anda. Kita bagi dia tongkat, mudahlah nak menggembala kambing. Ini zaman dulu cerita Dr. Aid Al-Qarni, subhanallah. Tiba-tiba digunakan tongkat yang kita hadiahkan kat dia tu untuk pukul kepala kita. Biasa kan ibu ayah? Kita bagi segala-gala pada anak-anak kita. Macam cerita apa? Anakku Ustaz Zali. Piramli punya cerita kan. Bagi segala-gala. Kalau dulunya bapa tidak begini kepada Ustaz Zali, akan macam tu sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Dia gunakan harta pak dia untuk pedajal pak dia balik. Itu semua adalah watak dasar manusia yang selalu mengingkari dan tidak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri yang maha agung, maha mulia. Begitulah, kepada Tuhannya sahaja mereka berani membangkang dan mengingkari, maka apa lagi kepada saya dan anda. Dr. Aid Al-Qarni dalam bab yang ke-6 membuka minda kita. Kita memang akan bertemu dengan orang-orang jenis begitu. Apa dia kata? Begitulah, kepada Tuhannya sahaja mereka berani membangkang dan mengingkari, maka apa lagi kepada saya dan anda. So kalau kita bertemu dengan orang yang mengingkari kita, yang mengkritik kita, tak heranlah orang yang ada masalah dengan manusia, pasti dia sedang bermasalah dengan Tuhannya. Sahabat, orang yang baik dengan Tuhannya, pasti dia akan baik dengan seluruh hamba-hamba Tuhan. So kalau kita bertemu dengan orang yang kita beri bunga, dia balas dengan tahi, jangan pelik. Sebab dengan Tuhannya pun dia mengingkari, ini kan lagi dengan kita sesama hamba. So terus buat kebaikan, doakan dengan kebaikan, datangi dia penuh keceriaan, supaya lama-lama dia penat buat kejahatan kepada kita. Tengok kebaikan yang terus-terusan kita lakukan. Macam sahabat rasa-rasa boleh buat. Oh Ustazah, kita baca kita dah tahzan ni Ustazah, rasa macam deep. Satu. Yang kedua macam, boleh ke aku buat macam ni, boleh ke? Okey, semua kita pun on the way ke situ, dalam proses untuk menjadi manusia yang terbaik. So bagi Ustazah, inilah waktunya yang paling tepat Ustazah membuka kitab La Tahzan untuk memujuk diri Ustazah sendiri dan semua yang mendengar. InsyaAllah kita kongsikan. Semoga semua kita hidup dengan baik. Kita design supaya mati kita juga menjadi mati yang baik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.